A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazratul Nadirah binti Ismail, nombor matrik 050413. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan bab orang yang diwajibkan solat dan apa yang disebut dengannya. Abstrak, pembentangan yang dilaksanakan ini adalah bertujuan menjelaskan serta menguraikan tahap kefahaman terhadap tajuk yang telah dipilih oleh pengkaji dengan menggunakan kitab Bugyatul Tullab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Di dalam penulisan ini, pengkaji memfokuskan terhadap bab orang yang diwajibkan solat dan apa yang disebut dengannya. Antara yang dibincangkan adalah berkaitan orang yang diwajibkan mengkodakkan solatnya, waktu solat yang tidak wajib dikodakkan dan yang wajib dikodakkan, waktu yang diwajibkan solat kerana ketiadaan manik, solat yang tidak boleh dijamakkan, orang yang tidak diwajibkan solat, waktu yang diwajibkan solat ketika hilang manik, waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan solat, solat bagi mukim dan solat bagi orang musafir. Tugasan yang diberikan adalah untuk melihat serta menguji tahap kefahaman serta kebolehan transliterasi pengkaji dalam memahamkan setiap ayat atau nas yang dibuat oleh pengarang. Oleh yang demikian, pembentangan ini adalah untuk pengkaji menguraikan kefahaman yang difahami dan diperolehi oleh pengkaji. Ia akan dibentangkan dan dipersembahkan kepada pensyarah untuk menilai tahap kefahaman yang dimiliki oleh pengkaji. Pengenalan, tajuk penulisan dibentangkan oleh pengkaji adalah berkaitan bab orang yang diwajibkan solat dan apa yang disebut dengannya, yang terletak di bawah tajuk bab solat. Orang yang diwajibkan ke atasnya solat adalah orang yang sihat tubuh, tidak gila, perempuan yang suci dari haid dan nifas, serta yang tidak pitam. Pengkaji memilih tajuk ini kerana dia merupakan satu bab yang sangat penting dalam kehidupan kita yang merangkumi aspek ibadat yang menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk melaksanakannya. Jika ditinggalkan, maka akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Bab orang yang diwajibkan solat dan apa disebut dengannya. Orang yang diwajibkan mengkodakkan solatnya atau Islam kafir yang asli, atau yang sembuh yang gila, atau yang pitam, atau yang mabuk, atau suci perempuan yang haid, atau yang nifas, padahal lagi tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram, atau lebih dan selamat ia daripada kedatangan manik, itu sekadar masa taharah dan sembahyang, nescaya wajiblah atasnya mengkodakkan sembahyang itu, kerana didapat ia akan satu suku daripada waktunya, dan bandingannya seperti wajib atas yang musafir sembahyang kasar mentamamkan sembahyangnya, sebab mengikut ia akan orang yang sembahyang tamam pada satu suku daripada sembahyangnya. Penerangan, Orang Islam asli yang kafir, gila, pitam, mabuk, perempuan yang suci dari haid atau nifas, yang sempat untuk takbiratul ihram atau lebih selamat dari perkara yang menghalang sahnya solat, sekadar masa taharah, yakni mandi wajib dan wuduk untuk sembahyang, maka wajiblah atasnya mengkodakkan sembahyang itu kerana dia telah melaksanakan suku daripada sembahyang, dan wajib atas orang yang musafir sembahyang kasar menyempurnakan sembahyangnya kerana mengikut orang yang sembahyang tamam, yakni sempurna pada suku sembahyangnya. Waktu solat yang tidak wajib dikodakkan dan yang diwajibkan dan yang wajib dikodakkan. Adapun jika tiada tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram atau tiada selamat ia daripada kedatangan manik, kadar yang tersebut itu tiada wajib atasnya mengkodakkan sembahyang itu, dan wajib pula mengkodak sembahyang yang dahulunya jika didapatnya sembahyang dijamakkan sertanya ia lagi selamat pula dia daripada kedatangan manik sekadar masa sembahyang itu dan taharahnya. Penerangan, jika tidak cukup waktu untuk takbiratul ihram dan ada kedatangan manik yang menghalang sah solatnya, maka tidak wajib atasnya untuk mengkodakkan sembahyangnya, dan wajib mengkodakkan sembahyangnya yang dahulu dijamakkan serta selamat daripada sebarang manik ketika masa sembahyang itu dan waktu taharahnya. Waktu yang diwajibkan solat kerana ketiadaan manik, dan jika tiada dapat sembahyang itu dijamakkan sertanya atau tiada selamat ia daripada kedatangan manik, kadar masa yang tersebut itu tiada wajib atasnya mengkodak zuhur serta mengkodak asar dengan didapatnya kadar takbiratul ihram pada akhir waktu asar, dan wajib atasnya mengkodak maghrib dan isyak dengan mendapat kadar takbiratul ihram pada akhir waktu isyak jika selamat ia daripada kedatangan manik yang meluaskan dia akan dua sembahyang itu dengan taharahnya, kerana waktu asar itu waktu bagi zuhur dan waktu isyak itu waktu bagi maghrib. Pada ketika uzur, maka pada ketika darurat terlebih utama. Penerangan,
Dan jika tidak dapat sembahyang itu dijamakkan atau kedatangan manik pada ketika itu, maka tidak wajib atasnya mengqadakan zuhur serta asar pada waktu takbiratul ihram di akhir waktu asar, dan wajib atasnya mengqadakan maghrib dan isyak pada takbiratul ihram di akhir waktu isyak dalam keadaan dia selamat daripada kedatangan manik, dalam keadaan suci, kerana waktu asar adalah waktu bagi zuhur dan waktu isyak adalah waktu bagi maghrib pada ketika uzur atau darurat. Solat yang tidak boleh dijamakkan dan tiada wajib isyak serta subuh, dan tiada wajib subuh serta zuhur, dan tiada wajib asar serta maghrib, kerana tiap-tiap daripada sembahyang isyak dan subuh dan asar itu tidak patut dijamakkan serta kemudiannya. Penerangan: dan tidak boleh menjamakkan solat isyak dengan subuh, solat subuh dengan asar, kerana solat ini memang tidak boleh dijamakkan. Orang yang tidak diwajibkan solat dan tersebut di dalam tuhfah, jikalau balik kanak-kanak kemudian maka gila dahulu daripada kadar yang meluas, akan bersuci dan sembahyang tiada wajib. Penerangan: dan jika kanak-kanak itu balik kemudian gila sebelum bersuci, maka tidak wajib atasnya sembahyang. Waktu yang diwajibkan solat ketika hilang manik: dan jikalau hilang gilanya dengan secara sekaligus atas mengkodai itlak mereka itu, tetapi jikalau hilang manik dan didapatinya pada akhir waktu asar pada serakaat kemudian, maka datang pula manik kemudian daripada mendapat daripada waktu maghrib, kadar yang meluaskan maghrib wajiblah atasnya, kerana terdahulu dia sebab keadaannya yang mempunyainya waktu dan barang yang ia daripada masa tidak memadai bagi asar, maka tiadalah wajib inilah jikalau tiada masuk ia mengerjakan asar dahulu daripada masuk matahari. Penerangan: jika hilang gilanya dengan segera, yakni hilang manik pada akhir waktu asar serakaat kemudian, maka datang manik pada waktu maghrib, maka wajiblah atasnya solat maghrib juga, kerana keadaannya pada masa itu tidak memadai untuk asar, maka tidak wajib dia mengerjakan asar dahulu sehingga masuknya matahari. Waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan solat: adapun jika sembahyangkannya asar dahulu daripada tertentu asar atasnya, kerana tidak dapat dia akan mengerjakan maghrib, dan jika hilang manik dan didapatnya pada waktu asar kadar 2 rakaat dan waktu maghrib kadar 2 rakaat, umpamanya wajiblah atasnya asar jua, maka hanyalah seperti barang yang jikalau didapatnya daripada waktu asar kadar 2 rakaat dan daripada waktu maghrib kadar 4 rakaat bagi mukim atau kadar 2 rakaat bagi musafir, maka tertentulah atasnya asar jua. Maka hanyalah kerana bahawasanya ia yang diikut tiada zuhur, kerana bahawasanya ia yang mengikut. Penerangan: jika dia melaksanakan asar dahulu atas sebab tertentu dibolehkan, tetapi jika hilang manik pada waktu asar pada kadar 2 rakaat maghrib, maka wajib atasnya asar jua. Maka jika manik didapati pada waktu asar pada kadar 2 rakaat dan pada waktu maghrib pada kadar 4 rakaat bagi mukim atau 2 rakaat bagi musafir, dan asar perlu dilaksanakan kerana yang diikuti tiada zuhur dan dia yang mengikut. Solat bagi mukim: dan jika hilang manik dan didapatnya daripada akhir waktu isyak kadar takbiratul ihram, kemudian maka suci dia daripada manik kadar masa 9 rakaat bagi mukim atau 7 rakaat. Penerangan: jika hilang manik pada akhir waktu isyak pada takbiratul ihram, maka suci dia daripada kadar masa 9 rakaat atau 7 rakaat bagi mukim. Solat bagi orang musafir: bagi musafir wajib atas 3 sembahyang, iaitu subuh, isyak dan maghrib, atau suci dia kadar 7 rakaat atau 6 rakaat, wajiblah atas yang mukim subuh dan isyak, maka hanyalah atau suci dia daripada kadar 5 rakaat atau kurang, tiada wajib atasnya melainkan subuh jua, kerana bahawasanya masa yang lebih daripada kadar subuh jikalau meluaskan dia akan maghrib yang mengikut ia bagi isyak, meskipun tetapi tiada dapat mewajibkan yang mengikut dengan tiada wajib yang diikut. Penerangan: bagi musafir wajib atas mereka 3 sembahyang, iaitu subuh, maghrib dan isyak. Jika dia suci daripada kadar 5 rakaat atau kurang, maka tidak wajib atasnya melainkan subuh, kerana masa yang lebih daripada subuh jika dilanjutkan sehingga ke maghrib kemudian isyak, maka tidak wajib untuk mengikutnya. Secara kesimpulannya, dapat kita lihat walaupun wujudnya manik atau penghalang, namun pelaksanaan solat tetap dilaksanakan mengikut kadar waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pentingnya penjagaan solat
dalam kehidupan seharian kita, kerana solat merupakan satu suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Jika meninggalkannya, maka mendapat dosa. Orang yang melaksanakan solat mestilah sihat, tidak gila, perempuan yang suci dari haid atau nifas, yang tidak pitam dan sempurna akalnya. Bagi musafir, dibolehkan untuk melaksanakan solat dengan mengqadakkan solat jika tidak dapat sebarang mani dalam melaksanakan sembahyang. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.